Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kisah misteri yang berlaku di Gunung Lambak di negeri Johor dalam segmen Singgah Seram. Dalam segmen Pelik dan Aneh, saya nak ceritakan tentang sebuah penyakit. Sebuah penyakit yang sangat pelik. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Dalam kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Farah untuk memudahkan cerita. Farah adalah seorang wanita muda. Dia dan juga family dia tinggal di negeri Johor. Farah adalah seorang wanita muda yang sangat gemar melakukan aktiviti lasak. Antara aktiviti lasak yang paling Farah suka adalah hiking, mendaki gunung. Paling kurang dalam seminggu, mesti ada satu hari yang Farah ni pergi mendaki. Kalau tak, dia akan rasa off, rasa macam tak kena lah. Memang dalam satu minggu tu kena ada juga sehari yang dia pergi mendaki gunung. Dan gunung yang menjadi favourite dia adalah Gunung Lambak yang terletak di Keluang Johor. Pada satu hari, keluarga Farah ada buat satu majlis, majlis bacaan Yasin. Dan pada hari yang sama sebenarnya, Farah memang dah plan daripada awal dia nak pergi mendaki pada hari tu. Hari yang sama family dia buat majlis bacaan Yasin tu. Tapi masalahnya, Farah ni tak sangka majlis tu berlangsung lama. Lebih lama daripada jangkaan dia. Sampai waktu asar baru habis. Bila dah habis majlis tu, Farah dia tetap nak teruskan rancangan dia, pergi mendaki dekat Gunung Lambak. Tapi kali ni, Farah dia bawa adik lelaki dia. Adik lelaki dia yang berusia 14 tahun pada masa tu. Untuk teman dia lah, sebab dah lewat daripada biasa. Jadi lepas solat asar semua, pukul 5 dia orang berdua pun bertolak lah daripada rumah. Jarak antara rumah Farah dan juga Gunung Lambak ni agak jauh. Masa yang diambil adalah sekitar 45 minit untuk sampai. Gunung Lambak ni adalah sebuah gunung kecil yang terletak di daerah Keluang di negeri Johor. Gunung ni mempunyai ketinggian 510 meter ataupun 1673 kaki daripada aras laut. Dipendekkan cerita, Farah dan juga adik lelaki dia sampailah di tempat parking berhampiran dengan kaki Gunung Lambak tu. Bila sampai je dekat tempat parking tu, dia orang pun segeralah keluar daripada kereta, ambil barang-barang semua dan terus pergi mendaki. Dia orang pun mulalah mendaki. Bila dah sampai dekat pertengahan jalan tu, dah separuh gunung tu dia orang daki, dia orang dah mula rasa penat. Biasanya tak macam tu. Terutama sekali si Farah ni lah. Tapi hari tu dia rasa penat. Mungkin sebab majlis tadilah. Dia dah tolong family dia handle majlis bacaan Yasin tu. Mungkin Farah ni dia tolong mak dia memasak ke apa, tak tahulah. Tapi dia orang tetap bersemangat. Nak pastikan sampai juga dekat puncak pada petang tu. Jadi dia orang berdua pun teruskan pendakian. Bila dah hampir nak sampai dekat puncak tu, lebih kurang 3/4 pendakian, Farah dan juga adik lelaki dia berselisih dengan sekumpulan pendaki. Pendaki tu dah dalam keadaan nak turun lah, dalam perjalanan turun. Kumpulan pendaki ni tak tahulah berapa orang. Dia orang tegur lah Farah dan juga adik dia ni. Ada lagi rupanya. Ingatkan kami yang terakhir. Ada lagi 3 orang rupanya. Bila Farah dengar 3 orang, Farah dan juga adik dia terkejut. Farah dan juga adik dia cepat-cepat toleh ke belakang. Tak nampak siapa-siapa pun dekat belakang. Bulu roma Farah mula meremang. Tapi Farah pada masa tu, dia tak tunjuklah dia takut ke dia panik ke apa. Dia tersenyum dan dia balaslah sapaan kumpulan tadi. Padahal pada masa tu, Farah memang dah rasa lain macam. Lepas tu Farah dan juga adik dia sambunglah mendaki. Pada masa tu sebenarnya, Farah dan juga adik dia dah mula rasa letih. Terutama di bahagian peha. Rasa lenguh, dah rasa lenguh peha ni. Tapi dia paksa juga. Dia paksa melangkah sampailah dekat puncak. Bila dia orang berdua dah sampai dekat puncak tu, memang tak ada orang lain. Dan pada masa tu, Farah terperasan ada satu benda yang berbeza. Berbeza daripada pengalaman dia sebelum ni. Dah banyak kali sampai dekat puncak tu. Tapi kali ni yang peliknya, dekat atas tu tak ada seekor pun haiwan. Memang berbeza daripada sebelum ni. Sebelum ni kalau Farah sampai dekat puncak tu,
memang ada sekurang-kurangnya monyet ataupun burung dekat atas tu. Tapi pada masa tu, suasana dekat atas tu sunyi. Sangat-sangat sunyi. Dan tak ada seekor pun haiwan dekat atas tu. Farah dengan adik dia pun duduklah sekejap dekat atas tu. Farah ambil beg dia dan dia keluarkan handset. Tengok-tengok jam dah menunjukkan pukul 7. Farah terkejut pada masa tu. Dia tak sangka dia mengambil masa yang lama macam tu nak sampai ke puncak. Biasanya sebelum ni dia hanya mengambil masa sekitar 40 minit untuk sampai ke puncak. Tapi iyalah, dia dan juga adik dia mendaki dalam keadaan dah penat. Dah penat uruskan majlis bacaan Yasin dekat rumah tadi. Mungkin sebab itulah pergerakan dia orang agak perlahan. Bila Farah tengok jam dah menunjukkan pukul 7, Farah pun ajaklah adik dia untuk turun dengan segera. Dalam perjalanan turun tu, keadaan sekeliling berubah menjadi gelap dengan sangat cepat. Pada masa tu, Farah duduk dekat depan. Dia suruh adik dia ikut daripada belakang. Ikut dengan rapat lah. Dalam perjalanan turun tu, dalam keadaan dah makin gelap tu, Farah dah mula rasa risau. Macam-macam perasaan ada dalam diri Farah pada masa tu. Dan perasaan yang paling kuat pada masa tu adalah bimbang. Bimbang akan keselamatan adik lelaki dia. Dalam perjalanan turun tu, lagi sekali Farah terperasan ada satu benda yang tak kena. Farah rasa perjalanan turun kali ni sangat-sangat panjang, berbeza dengan sebelumnya. Farah mula rasa tak sedap hati pada masa tu. Farah mula berfikir, mungkin dia dan juga adik dia sekarang ni dah dipermainkan oleh sesuatu. Dan pada masa yang sama, Farah dapat satu idea. Di tepi lorong pendaki tu ada banyak ranting-ranting kayu. Jadi Farah ambil satu ranting kayu ni, Farah ambil dan patahkan. Tujuan Farah buat macam tu sebab dia nak test. Dia nak tengok betul tak ada benda ganggu. Kalau ada benda ganggu, mesti dia akan lalu di tempat yang sama. Maknanya dia akan jumpa lagi dengan ranting yang dia dah patahkan tu. Lepas dah buat macam tu, Farah dan juga adik lelaki dia teruskan perjalanan. Perjalanan turun. Tapi kali ni, diorang mempercepatkan langkah. Beberapa minit lepas tu, memang betul jangkaan Farah. Farah berjumpa sekali lagi dengan ranting kayu yang dia dah patahkan tadi. Tapi Farah tak bagi tahu dekat adik lelaki dia. Dan adik lelaki dia pun tak perasan pada masa tu. Farah dah mula rasa berdebar pada masa tu. Keadaan sekeliling dah makin gelap, ditambah pula dengan keadaan penglihatan Farah. Farah ni rabun jauh. Lagilah susah nak nampak lorong pendakian tu. Farah dan juga adik lelaki dia teruskan perjalanan, turun daripada gunung tu. Diorang mempercepatkan langkah pada masa tu, melangkah dengan laju. Tiba-tiba, Farah perasan lorong pendakian dah tak ada, dah hilang. Dekat depan dia sekarang ni, hanya ada semak samun yang tebal. Farah sebenarnya pada masa tu memang dah panik, memang dah takut. Sebab dia dah selalu turun daripada gunung tu, naik dan juga turun daripada gunung tu. Tak pernah jadi macam ni. Dia tahu sepatutnya dekat situ tak ada semak. Tapi Farah pada masa tu dia cuba tenangkan diri. Dia tak tunjuklah dia takut. Sebab kalau ditunjuk dia takut, adik dia macam mana? Adik dia lagilah takut nanti. Farah mula mencari dekat mana lorong pendakian yang hilang tu. Dalam keadaan mencari-cari tu, tiba-tiba Farah ternampak ada satu kelibat lelaki sedang turun daripada gunung tu. Farah pun terfikir, mungkin orang ni lah yang kumpulan pendaki tadi nampak. Yang dia orang cakap 3 orang tu. Mungkin lelaki ni lah orang ketiga. Bila dah nampak lelaki tu, Farah pun apa lagi? Dia pegang tangan adik dia dan terus ikut lelaki tu. Ikut kelibat lelaki yang turun daripada gunung tu dalam keadaan gelap. Tak lama lepas tu, Alhamdulillah, Farah dan juga adik lelaki dia selamatlah sampai dekat kaki gunung. Tapi yang peliknya, lelaki yang Farah dan juga adik dia ikut tadi dah hilang. Hilang tak tahu pergi ke mana. Mata Farah mula melilau, pandang ke seluruh kawasan kaki gunung tu. Tapi tak nampak pun lelaki tu. Tak tahu dia pergi ke mana. Farah dan juga adik dia mula menuju ke arah tempat parking kereta. Sedang dalam perjalanan nak pergi dekat kereta tu, Farah dan juga adik lelaki dia nampak ada seorang lelaki Cina tua sedang berjalan seorang diri sambil tolak satu basikal. Basikal yang ditolak tu ada bakul dekat depan basikal tu. Dan dalam bakul tu ada segulung tali. Farah mula rasa pelik pada masa tu. Dia rasa pelik sebab Apek tu buat apa seorang-seorang dekat situ waktu dah gelap macam ni. Dah pukul 7 lebih pada masa tu. Apek tu berjalan seorang diri naik gunung tu sambil tolak basikal. Dan satu perkara lagi, kenapa muka Apek tu pucat sangat? Persoalan ni bermain-main dalam fikiran Farah pada masa tu.
Tapi Farah dan juga adik lelaki dia tak cakap apa-apalah. Dia orang diam aja sambil berjalan menuju ke arah kereta. Yang apek ni pula, lelaki Cina tua ni, langsung tak mengendahkan Farah dan juga adik dia. Dia berjalan saja sambil tolak basikal dia. Bila diorang berdua dah sampai dekat kereta tu, diorang pun masuklah. Masuk, Farah mula hidupkan enjin dan mula memandu meninggalkan kawasan tu. Pada masa tu, Farah tak terus balik ke rumah. Dia cari dulu satu masjid. Masjid yang paling hampir dengan gunung tu. Bila dah sampai dekat masjid tu, Farah dan juga adik lelaki dia pergilah solat. Solat maghrib. Bila dah selesai solat maghrib, barulah Farah memandu balik ke rumah. Bila dah sampai dekat rumah, tengok-tengok ayah Farah dah menunggu. Memang teruk Farah kena marah hari tu. Ayah Farah bagi amaran dekat Farah supaya lebih berhati-hati kalau nak pergi mendaki dekat situ. Jangan main-main dekat gunung tu. Terutamanya pada waktu senja macam ni lah. Kalau boleh elakkan. Sebab katanya ayah Farah, dekat situ pernah ada seorang lelaki Cina mati bunuh diri di atas gunung tu. Bila Farah dengar ayah dia cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Farah mula terfikir, adakah lelaki Cina yang tolak basikal tadi adalah jelmaan lelaki Cina yang pernah membunuh diri di Gunung Lambak tu? Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu penyakit misteri. Mungkin ramai yang tak tahu. Dalam dunia penyelidikan psikologi, wujud sejenis penyakit yang sangat pelik. Penyakit tu digelar sebagai sindrom boantropi. Sindrom boantropi ni adalah sejenis bentuk gangguan mental yang boleh mengubah perilaku ataupun tingkah laku seseorang. Golongan yang didiagnos mempunyai penyakit ni, menghidap penyakit ni, akan menunjukkan kelakuan yang pelik. Kelakuan yang menyerupai seekor lembu. Kebiasaannya, individu yang disahkan menghidap penyakit boantropi ni akan menunjukkan dua tanda utama. Tanda pertama adalah dia akan kerap merangkak. Dan tanda kedua, dia akan obses dengan rumput. Rumput tu akan dianggap sebagai makanan utama, sumber makanan utama untuk diri dia sendiri. Dan kadang-kadang, dua tanda ni boleh berlaku secara serentak. Maknanya pesakit tu, dia merangkak sambil makan rumput. Penyakit pelik ni pernah direkodkan dalam sejarah perubatan dunia. Berdasarkan rekod perubatan lama, ada seorang pemerintah, pemerintah Empire Purba Lama, Neo Babylon, 605 sebelum Masihi hingga 562 sebelum Masihi. Pemerintah tu bernama Raja Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar II. Raja Nebuchadnezzar ni pernah didiagnos disahkan menghidap penyakit boantropi. Jadi, apa sebenarnya punca yang menyebabkan berlakunya penyakit ni? Setakat ni, belum ada jawapan untuk persoalan tu. Para pengkaji masih lagi belum jumpa apa-apa bukti yang boleh dikaitkan dengan penyakit ni. Berdasarkan perubatan moden pada hari ni, kewujudan penyakit ni masih lagi menjadi isu polemik. Walaupun tak ada kes dilaporkan dan tak ada statistik tepat untuk penyakit ni, sesetengah pengamal perubatan percaya penyakit ni wujud. Disebabkan tak ada penerangan lanjut tentang penyakit ni, ramai orang yang tak tahu tentang kewujudan penyakit ni. Bagaimanapun, ada sesetengah saintis yang mendakwa penyakit ni diklasifikasikan sebagai porfiria. Porfiria ni adalah sejenis gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme porfirin. Keadaan ni boleh menyebabkan gejala neurologi seperti halusinasi, kemurungan, kebimbangan dan juga paranoia. Selain porfiria, ada setengah kajian tu yang mengaitkan kejadian ni sebagai satu proses metamorfosis. Manusia menjadi haiwan. Proses ni dikenali sebagai teriantropi. Teriantropi ni merujuk kepada individu yang mempunyai dua identiti atau dua kelakuan, iaitu identiti dan juga kelakuan sebagai manusia dan juga haiwan. Sementara tu, ada seorang pakar psikiatrik daripada Kanada. Nama dia adalah Dr. Eric Berne. Dr. Eric Berne ni ada menyatakan satu hipotesis tentang penyakit ni. Doktor ni cakap, manusia boleh jadi macam tu disebabkan satu perlakuan, pelakuan ataupun kepercayaan yang dinamakan totemisme. Perkara ni adalah satu fahaman yang percaya bahawa haiwan dan juga tumbuhan memiliki roh ataupun semangat sama macam manusia. Fahaman ni banyak diamalkan oleh dua puak orang asli. Puak orang asli Chippewa dan juga Ojibwa.
di Amerika Utara. Orang-orang asli ni semua percaya semangat daripada haiwan dan juga tumbuhan boleh melindungi diorang semua daripada apa-apa bahaya. Jadi daripada situlah Dr. Eric Berne daripada Kanada ni kaitkan perkara ni dengan penyakit boantropi itu. Jadi sebenarnya penyakit boantropi ni bahaya ataupun tak kepada manusia? Ada sebahagian daripada pakar psikologi daripada barat berpendapat jika penghidap penyakit ni tak dirawat dengan segera boleh menyebabkan risiko yang serius kepada pesakit tu. Sebab penyakit ni boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan. Antaranya adalah stroke, kemurungan, hilang fokus, kebimbangan melampau, anxiety dan sebagainya. Dan persoalan yang terakhir, bolehkah penyakit ni diubati? Sehingga ke hari ni masih lagi belum ada apa-apa penawar untuk penyakit ni. Tapi walaupun belum ada penawar, penyakit ni boleh dikurangkan bila pesakit tu pergi menghadiri sesi terapi ataupun kaunseling. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.